Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama, dan dikurniakan keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, beserta dengan akhlak yang mulia sesuai dengan sunnah Nabi SAW dan sabda baginda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku itu dibangkitkan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Malam ni insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan. Asalnya hari Rabu yang keempat, tapi atas ada halangan Rabu yang lepas kita bawa ke hari Rabu yang kelima. Anjuran Surau Bukit Mulia menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya susunan Al-Fadhil Ustaz Mahdi bin Haji Jul hafizahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 29. Masih lagi bab yang pertama, membincangkan tajuk bid'ah. Kenapa? Kerana masih ada di kalangan umat Islam yang tidak faham atau tidak mahu faham tentang apa yang diistilahkan oleh para alim ulama sebagai bid'ah yang hasanah, perkara baharu yang baik. Kenapa? Kerana perkara baharu itu tidak bercanggah dengan syarak, bahkan selari dengan tuntutan syarak. Seperti misalnya mengadakan sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu insya-Allah ada satu topik khas dalam kitab ini di hujung-hujung nanti. Tetapi ada kaitan dengan apa yang kita akan bincangkan pada malam ini. Memang mengadakan sambutan Maulidur Rasul misalnya pada bulan Rabiul Awal ataupun sepanjang tahun ataupun setiap bulan dan sebagainya, itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga tidak dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka ada sebahagian daripada umat Islam menolak sambutan Maulidur Rasul ini kerana kata dia ini bid'ah, perkara baharu, oleh itu dalalah, sesat. Lalu dia menambah lagi dengan kata dia, "Lau kana khairan lasabaquna ilaihi." Kalaulah seumpama buat sambutan Maulidur Rasul ini baik, tentulah mereka terlebih dahulu mendahului kita. Para sahabat, mereka kan orang-orang yang sangat hendak kepada kebaikan, yang menjadi murid kepada Nabi SAW, yang paling faham ajaran Nabi SAW. Tentulah mereka yang lebih dahulu sambut Maulidur Rasul. Mereka pun tak sambut Maulidur Rasul macam kita sambut. Itulah tandanya sambut Maulidur Rasul itu tak bagus.
Itu kesimpulan daripada apa yang mereka sebut lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Soalan, dari mana datang kaedah macam ni? Maknanya kalau benda tu sahabat tak buat, ya, tabi'in tak buat, tabi'in tak buat, maka automatik benda tu jadi buruk ataupun haram. Itu datang daripada mana kaedah macam itu? Timbul persoalan. Sebab nanti kita akan jumpa di bab kedua nanti, bahkan apa yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, Nabi sendiri tak buat, itu pun belum tentu haram lagi. Bahkan mengatakan satu perbuatan itu haram semata-mata kerana Nabi SAW tak buat, itu bercanggah dengan Al-Quran, bercanggah dengan hadis Nabi SAW, dan bercanggah dengan satu ilmu yang penting namanya ilmu usul fiqh. Siapa yang kata ni tak boleh buat ni, haram. Lalu kita tanya dia, kenapa haram? Sebab Nabi tak buat. Dengan jawapan dia tu, dia telah langgar Al-Quran, langgar hadis Nabi SAW, dan juga ilmu yang dipegang oleh para alim ulama namanya ilmu usul fiqh. 3 perkara penting dia langgar. Tapi itu nanti kita akan bincang insya-Allah bila kita sampai pada bab yang kedua. Malam ni kita nak memfokus kepada dakwaan mengharamkan perkara-perkara yang dilakukan oleh umat Islam dengan alasan ianya tidak dilakukan oleh generasi yang awal. Lau kana khairan, kalaulah perkara itu baik, la sabaquna ilaihi, nescaya mereka, ya, yakni salafus soleh, tentulah terlebih dahulu mendahului kita di dalam melakukannya. Bila salafus soleh tak buat, itu makna benda itu tak baik. Jadi kaedah ni ambil dari mana? Jawapan, ungkapan ini sebenarnya adalah kaedah yang dicipta ataupun dipromosikan oleh golongan yang mengingkari adanya bid'ah hasanah. Mereka nak tolak bid'ah hasanah, salah satu caranya mereka guna kaedah ini. Bagi mereka ungkapan itu berarti sekiranya sesuatu perbuatan itu baik, tentulah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain mendahului kita beramal kepadanya. Kalau tidak ada dalil sahabat melakukannya, berarti benda itu tak baik. Maksudnya, kalaulah umpamanya sambutan melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam itu baik, tentulah para sahabat lebih dahulu menyambutnya daripada kita. Dalam riwayat-riwayat tidak ada disebutkan bahawa para sahabat radhiyallahu anhum ajmain menyambutnya. Tak ada sampai berita pada kita misalnya Khulafa ar-Rasyidin bila tiba Rabiul Awal buat sambutan melalui Rasul, tak ada pula. Jadi kesimpulan mereka, sambutan melalui Rasul itu tidak baik, atau mereka sebut bid'ah yang dalalah. Jadi sebagai keterangan atau jawapan kepada dakwaan-dakwaan tersebut, pertama kita kena faham apa yang mereka sebut laukana khairan lasabaquna ilaihi, itu bukan kaedah fiqh yang diguna oleh ulama-ulama usul, tidak. Para ulama yang mengeluarkan hukum daripada Quran dan hadis, mereka tidak mengharamkan sesuatu perbuatan semata-mata kerana sahabat Nabi tak buat. Ulama tak pakai kaedah itu. Oleh itu ungkapan ini sebenarnya tidak boleh dijadikan sumber hukum untuk mengatakan ini halal, itu haram, atau ini bid'ah, ini tidak bid'ah, sesuatu amalan tak boleh guna. Bahkan kaedah ini ada mirip-mirip seperti apa yang dirakamkan di dalam Al-Quran. Jadi baru ni saya dengar lah, tak berapa nak dengar juga, tapi salah satu yang saya dengar ceramah-ceramah daripada perkampungan sunnah. Dan tuan ada pergi perkampungan sunnah di Perlis. Baru saja berlangsung hujung minggu yang lalu di sebelah KL sini. Ada di Selangor ada festival Ihya Uturas. Festival menghidupkan khazanah ilmu silam, yang mana mengambil kesempatan kehadiran sahibul fadilah Syekh Profesor Dr. Ali Jum'ah Hafizahullah dari Mesir. Jadi kerajaan Selangor anjurkan pelbagai program, dan hujung minggu tu disertai pula oleh Al-Habib Umar daripada Yaman. Bahkan katanya lebih kurang 20,000
atau menghampiri 20,000 umat Islam hadir di Putrajaya pada hari Jumaat yang lepas dengan kehadiran dua orang tokoh ini memberi tausiah dan penyampaian di Masjid Putrajaya. Dalam masa yang sama berlangsung di sebelah utara di Perlis aktiviti tahunan. Saya tak tahulah kali yang keberapa dah, tapi ini bukan kali pertama. Sudah banyak tahun dianjurkan apa yang digelar sebagai perkampungan sunnah. Jadi dalam aktiviti 3 hari itu ada jadual dia lah. Pagi kuliah subuh, nanti ada mungkin kuliah duha, nanti malam ada kuliah maghrib, lepas kuliah maghrib ada forum. Tapi tema perkampungan sunnah tahun ni syirik, bid'ah, khurafat, lebih kurang macam itulah. Khurafat tu pasti ada lah. Ya, bincang pasal khurafat, pasal syirik. Jadi ada satu video yang menarik, tajuk dia, iaitu pengalaman murid Habib Umar. Saya rasa menarik sebab yang share itu channel-channel yang saya tahu tidak akan memuji Habib Umar. Ya. Tapi tajuk tu macam memancing. Ya. Tajuk tu memancing murid Habib Umar berkongsi pengalaman. Lebih kurang macam itulah ya tajuk dia. Dan saya tengok, bukan sebab saya terpesona dengan tajuk tu, saya dah boleh agak dah. Pertama, channel yang kongsi itu saya dah boleh agak ke arah mana. Kemudian, ustaz yang bercakap pun saya tahu. Sebab ada saya pengalaman 2013, tak silap saya, 10 tahun yang lalu, ustaz yang sama berkuliah di surau berhampiran dengan rumah saya. Jadi, beliau mendakwa bahawa dalam bab salat tarawih, yang rojih adalah 8 rakaat. 20 rakaat itu ada pandangan yang lemah, kata dia. Jadi saya termenung. Setahu saya, yang 20 rakaat itu 4 mazhab. 4 mazhab yang muktabar, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semua berfatwa sembahyang tarawih adalah 20 rakaat. Memang ada riwayat dalam mazhab Malik yang khilaf dengan 20, iaitu mengatakan 36. Tiba-tiba dia kata yang rajih, yang kuat 8 rakaat. Jadi saya tanya pada ustaz berkenaan, lepas pada kuliah tu, macam mana ustaz boleh kata yang 8 rakaat tu yang rajih? Oh, dia kata pasal ada satu mufti lah sebelah utara sana, dia kata ni yang rajih. Dia kata kalau macam tu tak bolehlah kata rajih. Mufti kan zaman kita ni kan ulama-ulama silam sudah sepakat 20 rakaat. Tak ada juga syekh yang selain daripada beliau yang mengatakan 8 rakaat itu rajih. Syekh mana? Syekh Al-Albani kata dia. Syekh Nasruddin Al-Albani. Dan saya kata sama juga. Syekh Nasruddin Al-Albani hidup zaman kita. Sezaman dengan kita. Saya masa belajar di Jordan, setahun sebelum saya balik ke Malaysia, beliau meninggal dunia. Saya balik ke Malaysia tahun 2000. Syekh Nasruddin Al-Albani meninggal dunia tahun 1999. Jadi saya kata takkan umat Islam 1400 tahun lebih tak tahu kalau sembahyang tarawih itu sebenarnya 8 yang betul. Datang Syekh Nasruddin Al-Albani, barulah kita umat Islam ni tahu bilangan tarawih yang sebenar adalah 8 rakaat. Jadi yang 20 daripada zaman Sayyidina Umar tu tak rajih. Masuk akal. Dan dia dalam ceramah tu yang berkongsi itu biasalah memberi gambaran tak berapa elok lah tentang di Yaman tu banyak khurafat, banyak benda-benda yang perlu dipertimbangkan. Tapi yang menarik dia kata sebagaimana dalam Quran kata lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Allah berfirman dalam Al-Quran. Sebelum tu dia sudah marah. Sebab ada ustaz, saya tak pasti ustaz mana, tapi katanya Ustaz Azhar Idrus macam mengkritik program anjuran mereka, mengatakan mereka ni tak belajar Quran betul-betul. Jadi kritikan tu kurang senang lah. Dia kata sebenarnya kita belajar, bukan sunnah saja, Quran pun kita belajar. Manhaj kita ni manhaj sunnah Al-Quran dan sunnah. Jadi saya fikir macam mana kamu kata belajar Quran dan sunnah? Kamu dah menisbahkan pada Quran yang tak ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran tidak ada ayat laukana khairan lasabakuna ilaihi. Dalam Quran tidak ada Allah Ta'ala mengatakan kalaulah sesuatu itu baik, nescaya orang-orang dahulu dah buat. Tak ada. Tapi marah kalau orang kata tak belajar Quran betul-betul.
Dan dalam kuliah yang sama, yang marah orang kata Quran, tak belajar Quran betul-betul tu, juga menunjukkan bahawa memang tak belajar Al-Quran betul-betul lah. Menisbahkan pada Al-Quran yang tak ada dalam Al-Quran. Kalau ada, kita minta ustaz tu bawa ayat mana, surah mana. Allah berfirman, "Lau kana khairan lasabaquna ilaihi." Yang ada adalah dirakamkan kata-kata orang kafir, orang musyrikin, bila mereka tidak ada hujah nak menolak kebenaran dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bermain dengan persepsi. Ini yang selalu dibuat oleh sebahagian golongan. Bila hujah tu dia tak memihak kepada mereka, mereka akan bermain dengan persepsi. Jadi apa yang disebut oleh orang kafir adalah dalam ayat Al-Quran ini, surah Al-Ahqaf ayat 11 ya. Wa qala alladziina kafaru. Quran segi dah sebut. Dan berkatalah orang-orang kafir lil ladziina amanu. Orang kafir memperli kepada orang-orang yang beriman, lau kana khairan ma sabaquna ilaihi. Lain daripada kaedah yang mereka pakai, lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Kalaulah benda itu baik, nescaya mereka, yakni generasi Islam yang awal, dah terlebih dahulu melakukan daripada kita. Quran sebut lain. Lau kana khairan ma sabaq. Ma tu manafiyah. Ma menafikan. Kalaulah beriman dengan Nabi ni baik, risalah yang bawa oleh Nabi SAW ni baik, tidaklah mereka itu mendahului kita. Maknanya ketika berimannya hamba kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang bernama Zanin, jadi orang-orang musyrik ini dah tak ada hujah nak kata berhala mereka Tuhan, memang tak boleh menang. Ya, nak kata sembah berhala itu berhala Tuhan, memang kalah. Jadi akhirnya dia bermain dengan persepsi. Kata dia, kalaulah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ni baik, takkanlah geng-geng hamba ni yang masuk Islam dulu. Patut geng macam kita ni lah, yang ada PhD, yang ada profesor, yang orang korporat, Tan Sri, Petun, ini budak office boy. Misal makna kalau nisbah zaman kita ni. Jadi apa masalah? Adakah kebenaran diukur dengan yang itu? Jadi tak boleh kalam orang kafir walaupun disebut dalam Al-Quran dijadikan sebagai kaedah. Ini kaedah yang batil, orang kafir yang pakai kaedah ini. Wa idh lam yahtadu bihi fasayaquluna hadza ifkun qadim. Bila mereka tak boleh dapat hidayah dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW itu, maka mereka akan berkata ini adalah dongeng dahulu kala. Ini adalah macam sekarang juga. Oh, ini adalah cerita penglipu lara, inilah apa. Ya. Padahal kena diukur dengan dalil. Jadi pelik ya. Yang pertama, tidak mengaku tak belajar Al-Quran dengan betul. Dalam masa yang sama menisbahkan kepada Al-Quran yang tak ada dalam Al-Quran. Kemudian memaknakan, sudahlah salah nisbah, memaknakan makna yang bercanggah dengan apa dalam Al-Quran. Makna yang mereka nak bawa adalah kalau satu benda itu baik, mestilah sahabat buat dahulu. Yang ada dalam Al-Quran cerita kalam orang kafir, kalaulah dakwah Nabi itu baik, takkanlah orang-orang ni beriman dulu. Patut kita ni, ya, pembesar-pembesar pemuka-pemuka Quraisy ini dulu yang beriman. Tapi masa orang-orang hebat beriman, mereka tak jadikan itu sebagai hujah. Masa hamba Sayyidina Umar beriman, mereka guna logik yang tak logik itu. Tapi masa Sayyidina Umar beriman, masa Sayyidina Hamzah beriman, ini pemuka-pemuka Quraisy. Ini orang-orang yang terhormat, yang disegani dalam masyarakat. Kenapa masa itu mereka tidak pakai kaedah yang sama? Berarti agama itu baik. Buktinya, yang hebat macam Umar pun masuk. Yang hebat macam Hamzah pun masuk. Sepatutnya begitu. Tapi sebab kaedah ni sebenarnya adalah hanya nak divert. Hanya mainan persepsi. Dia tidak konsisten. Kalau kaedah yang benar, dia konsisten. Jadi begitu yang berlaku. Tidak semestinya sesuatu yang baik itu hanya terhad pada zaman yang tiga yang awal. Ini memang zaman keemasan. Khairul quruni qarni. Sebaik-baik generasi, generasi saya. Maknanya sahabat. Summal lazina yalunahum. Kemudian yang selepas daripada itu, yakni tabi'in. Summal lazina yalunahum. Kemudian yang selepas daripada itu. Tetapi tidak bererti pada zaman itu semua baik. Ya? Bahkan kita tahu ada orang kafir, ada nabi palsu,
Ada ahli bid'ah, ya, di zaman itu Mu'tazilah, Qadariyah dan sebagainya sudah lahir pada zaman awal dahulu. Begitu juga tidak semua yang kemudian itu tak baik. Karena Nabi SAW memberitahu tidak akan putus-putus satu kumpulan yang mereka itu berada di atas kebenaran, ya, tidak akan menjejaskan mereka orang-orang yang sesat. Maknanya sentiasa ada sampai hari kiamat akan ada golongan yang mempertahankan kebenaran. Baik. Jadi sama ada baik atau tidak baik, sesuatu perbuatan hendaklah diukur berdasarkan dalil syarak. Apa dia dalil syarak? Quran, sunnah, ijma', qiyas. Ini 4 yang utama. Ada lagi diambil kira oleh para ulama istishab, istislah, istihsan, sadd zara'i dan sebagainya. Bukan semudah sahabat tak buat maka itu tak baik. Lucu kan? Dia bercakap begini ketika dia menghadiri perkampungan sunnah. Ada sahabat buat perkampungan sunnah. Bakmai riwayat dalam kitab Sunan mana? Sahabat setahun sekali berkumpul buat perkampungan sunnah. Ada. Berceramah dan sebagainya. Buat forum ada. Dalam keadaan dia berpegang kaedah macam itu, dia sendiri buat benda yang sama. Jadi sebenarnya kita tak katalah perkampungan sunnah itu tak baik. Dari segi prinsipnya tak ada masalah. Tujuannya nak berkumpul, nak duduk dalam majlis ilmu, soal ilmu yang disampaikan kita setuju tak setuju itu nombor 2. Secara prinsip tak ada halangan. Kita buat program nak namakan perkampungan sunnah ke, perbandaran sunnah ke, metropolitan sunnah ke, ya, ataupun minggu Al-Quran ke, ya, ataupun Ihya'ut Turath ke, tak kisahlah itu. Yang penting kan tu berkumpul untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan ilmu. Jadi itu lucu. Dan lucu orang yang sama mengatakan yang rajih sembahyang tarawih 8 rakaat. Law kana khairan la sabaquna ilaihi. Kalaulah sembahyang tarawih 8 rakaat itu baik, nescaya sahabat Nabi daripada dulu dah sembahyang 8 rakaat. Kenapa sahabat Nabi sembahyang 20? Sembahyang 20 ni bukan baru. Semenjak daripada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu buat 20 rakaat di belakang satu orang imam, tidak ada satu orang pun yang membangkang. Sudah ijma' sahabat Nabi menerima 20 rakaat. Bukan saya kata tak boleh buat 8. Tapi mengatakan yang 20 tu tak kuat, tu hairan. Mana kaedah kamu lakukan khairan la sabaquna ilahi? Kalaulah sembahyang tarawih 8 rakaat itu baik, nescaya mereka para sahabat dah awal lagi sembahyang 8 rakaat. Bukan Nabi sembahyang 8 ke? Nabi SAW sembahyang berapa rakaat tu tidak ada dalil yang jelas. Yang jelas Nabi SAW sembahyang pada waktu malam bulan Ramadan, sahabat ikut. Lalu masuk malam yang kedua lagi ramai yang ikut. Masuk malam yang ketiga atau malam yang keempat, Nabi SAW dah tak keluar. Nabi sembahyang sendiri di bilik, dalam rumah. Jadi bila pagi Nabi SAW bagi tahu, bukan saya itu tak tahu, kamu ada tunggu saya untuk sembahyang sekali, saya tahu. Tapi saya tak nak nanti diwajibkan, itu membebankan kamu. Bila Nabi SAW dah tak keluar bersembahyang dengan sahabat, maka sahabat teruskan masing-masing. Ada yang sembahyang dengan imam ini, ada yang sembahyang dengan imam itu, ada yang sembahyang seorang-seorang. Yang penting sembahyanglah, qiyam Ramadan. Sampai zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bila Sayyidina Umar tengok suasana macam itu, ya, meriahlah dengan ibadah tapi tidak sistematik. Ya, ada yang kat sana baru rokok, ada di sini dah sujud, ya, yang sana sebelah yang tu sembahyang seorang-seorang. Lalu Sayyidina Umar cadangkan, kenapa tidak dilantik satu orang jadi imam, cari yang bagus bacaan dan sebagainya, nanti dia jadi imam. Yang lain semua ikut dia. Lalu selepas itu, diikut cadangan Sayyidina Umar itu, semua ikut Sayyidina Ubay bin Ka'ab, radhiyallahu jadi imam, dan sembahyang dilakukan 20 rakaat pada awal malam. Tak ada sahabat bangkang. Ya. Jadi kamu yang kononnya laukana khairan la sabaquna ilaihi, boleh pula kata 8 rakaat pandangan yang rajih. Dalam keadaan 4 mazhab mengatakan 20. Kerana Syekh Al-Albani adakah ijtihad beliau mengatasi ijtihad ribuan ulama 1400 tahun yang lalu? Jadi hati-hati. Ini adalah kekeliruan, ya, menisbahkan kepada Al-Quran yang tidak ada dalam Al-Quran. Jadi ini adalah kalam orang kafir nak mempelekehkan dakwah Nabi SAW apabila hamba perempuan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bernama Zanin masuk Islam. Jadi mereka kata agama Muhammad ni tak betul. Tengok masuk Islam geng-geng hamba, geng-geng yang tak ada education menyorang.
Kalau betul, mesti mereka tidak akan mendahului kita yang hebat-hebat ni. Jadi kaedah macam ni tak betul. Kerana kebenaran itu tidak diukur demikian. Jadi makna daripada ayat ini tidak sepatutnya digunakan sebagai dalil dalam menghukum sesuatu amalan. Lagipun Islam ini adalah agama yang kekal sehingga hari kiamat. Jadi kalau kita nakkan semua benda tu exactly dilakukan pada generasi yang awal, barulah benda tu baik, tidak melihat kepada maslahah, kepada tujuan, kepada illah dan sebagainya, maka akan jadi tak sesuai. Kan kita yakin Islam sesuai sepanjang zaman sampai hari kiamat. Contoh ya, macam mana kebukuan di dalam berfikir ini menjadikan Islam tu rumit. Apabila sudah ada teknologi mikrofon, maka imam-imam mula menggunakan mikrofon untuk solat. Jadi mudah suara mereka tu didengar oleh makmum. Pada awal-awalnya ada ulama di Arab Saudi, dia tak benarkan. Kerana dia kata itu tak berlaku zaman Nabi. Samalah ni. Lau kana khairan la sabaquna ilahi. Pertama kena ingat, zaman tu memang tak ada mikrofon pun. Tapi tidakkah misalnya dalam bab azan, Nabi SAW memerintahkan sahabat yang nak azan tu supaya pergi ke tempat yang tinggi. Apa tujuan? Maknanya nak menyampaikan suara. Objektif itu adalah suara itu sampai sejauh yang mungkin. Kalau tempat yang rendah dia akan terhalang. Bila tempat yang tinggi tidak ada halangan, jadi suara itu sampai. Jadi di zaman kita untuk menyampaikan suara sudah ada teknologi mikrofon. Jadi datang satu orang ulama dari Mesir berdialog dengan ulama Arab Saudi yang tidak membenarkan gunakan mikrofon dalam solat kerana dengan alasan tidak berlaku di zaman salafus soleh. Lalu dia melihat ulama Arab Saudi ini membaca Al-Quran menggunakan cermin mata. Lalu dia tanya, apa yang tuan pakai? Kata dia cermin mata. Kenapa pakai cermin mata? Oh, nak bagi terang lah. Kalau saya tak pakai cermin mata, saya tak nampak. Alah, sama. Tuan pakai cermin mata yang tak berlaku di zaman salafus soleh. Tak ada salafus soleh baca Quran pakai cermin mata. Tapi tujuan tuan adalah nak supaya menjelaskan pandangan. Mikrofon tu untuk menjelaskan pendengaran. Sama-sama tak ada di zaman salafus soleh. Kenapa satu tuan boleh terima, tuan buat, satu lagi tuan tak boleh terima. Kan baru nampak dia punya logik dia. Tak semestinya satu perkara itu tak berlaku zaman Nabi SAW terus automatik haram. Lagi sekarang tawaf pakai skuter kan tak berlaku zaman Nabi. Mana ada orang tawaf pakai skuter? Tapi akan dilihat apakah yang dikatakan tawaf itu. Aktiviti apakah yang dikatakan sah tawaf itu. Itu kan dikaji. Bahkan ulama Arab Saudi sendiri, Syekh Ibn Baz, apabila ditanya tentang doa khatmul Quran, kan di bulan Ramadan, apabila tiba malam 27 kalau tak silap saya, ataupun malam 29, yang mana pada malam itu dikhatamkan Al-Quran dalam sembahyang. Kan mereka baca doa panjang sekali. Lalu bila ditanya, beliau mengaku kalau membaca doa dalam solat tu tak ada dalil. Tidak dilakukan oleh generasi salaf. Tapi perkara itu baik. Apa salahnya? Itu pendirian Syekh Ibn Baz sendiri. Kerana berdoa dalam salat itu tidak dilarang. Jadi ia baik. Jadi tak benar kita menolak sesuatu amalan semata-mata dengan alasan amalan ini tidak dilakukan oleh generasi salafus soleh. Ini bukan teknik yang ilmiah. Ini hanya persepsi semata-mata. Tidak semua yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW dan tidak dilakukan oleh para sahabat, maka automatik perkara itu menjadi haram atau diistilahkan bid'ah yang dalalah, tidak. Dan ini akan diperincikan dalam tajuk At-Tarku. Kita sudah menghampiri hujung-hujung daripada bab yang pertama ini. Kita petik beberapa kalam yang insya-Allah bermanfaat. Di muka surat 34 iaitu tentang soalan apa hukum mengatakan bid'ah terhadap perkara khilafiyah. Contohnya yang khilafiyah ni macam baca doa kunut.
Ada kawan-kawan kita dia memang nak kata bid'ah juga. Bagi kita benda khilaf. Jadi ada ulama kata sunat, yang mana berpegang dengan fatwa itu, ia baca, dapat pahala. Bahkan ada ulama kata tak sunat. Bahkan antara guru dan murid boleh jadi berbeza. Imam Syafi'i berfatwa sunat. Murid beliau Imam Ahmad bin Hanbal berfatwa tak sunat. Jadi yang ikut taklid pada mazhab kata tak sunat, dia tak payah baca. Tak perlu yang baca kunut menyalahkan yang tak baca kunut dengan alasan meninggalkan sunnah, dan tak perlu yang tak baca kunut menyalahkan yang baca kunut dengan alasan buat bid'ah dalalah. Ini soalan dia. Benda tu khilafiah. Tiba-tiba kita kata, oh ni tak boleh, ni bid'ah. Ini yang dalam dialog 11 Februari di Perlis, mungkin sebahagian ada mengikuti. Saya terlibat dalam dialog aliran Wahabi, adakah ahli sunnah wal jamaah ataupun aliran sesat. Jadi saya mewakili ARG, Ahli Sunnah wal Jamaah Research Group, mengambil pendirian bahawa aliran Wahabi adalah aliran sesat. Sementara panel sebelah sana, Ustaz Salman Ali mengambil pendirian bahawa Wahabi adalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi yang lucunya, lepas daripada dialog, Rektor Quips menyatakan bahawa yang penting Perlis bukan Wahabi. Yang penting kata dia Perlis bukan Wahabi. Sampai sekarang ada orang share, Ustaz Engku sendiri kata Perlis bukan Wahabi. Baik, pertama kena faham, Perlis tu kan negeri. Dalam negeri itu kan macam-macam orang ada. Bila macam-macam orang ada, mungkin macam-macam orang tu ada yang ikut Wahabi, ada ikut Ahli Sunnah wal Jamaah, ya, ada yang ikut Syiah, ada macam-macam ada. Jadi nak kata Perlis Wahabi, pukul kata macam tu tak tepat. Yang kedua, yang saya rasa lucu, mereka ini berpegang bahawa Wahabi itu Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau betul Wahabi Ahli Sunnah wal Jamaah, so what kalau Perlis Wahabi? Yang paling penting Perlis bukan Wahabi, tapi Wahabi Ahli Sunnah wal Jamaah. Kan tu kontradiktori. Kalau memang kamu yakin Wahabi Ahli Sunnah wal Jamaah, patut kamu berbangga dipanggil Wahabi. Kami yakin Asy'ari Ahli Sunnah wal Jamaah. Kami tak masalah kalau dia kata ini Ustaz Asy'ari, tak ada masalah. Jadi memang kita yakin Asy'ariyah itu Ahli Sunnah wal Jamaah. Kamu beria mengatakan Wahabi Ahli Sunnah wal Jamaah, tapi kamu Wahabi, jangan sedap-sedap tuduh orang. Si saman nanti. Ini menjatuhkan imej saya pula. Itu kan krisis identiti. Saya kadang sebut itu sindrom siput babi. Kenapa sindrom siput babi? Dia kan confuse, aku ni siput ke babi? Itu yang di jalan selalu duk fikir, aku ni siput ke babi? Aku ni Ahli Sunnah ke Wahabi? Ya kalau Wahabi Ahli Sunnah selesai. Semua excited sebab ustazku setuju. Dia bawa slide menunjukkan titah daripada Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis bahawa Perlis tidak mengamalkan ajaran Wahabi tapi mengamalkan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ustazku setuju. Ya setuju, saya kata. Wah, tepuk tangan semua. Kira seolah-olahnya itu satu kemenangan buat mereka. Sebenarnya saya itu untuk kita. Bila Raja Perlis sendiri menitahkan bahawa Perlis tidak mengamalkan ajaran Wahabi tapi mengamalkan Ahli Sunnah wal Jamaah, berarti Wahabi bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kan very obvious. That's why saya setuju. Selagi dengan pendirian yang kami pegang bahawa Wahabi bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan kita bawa data-data, fakta-fakta daripada kitab dan sebagainya. Kenapa Wahabi bukan Ahli Sunnah wal Jamaah? Jadi hati-hati dengan kekeliruan-kekeliruan yang mereka. Minta maaf ya kalau ada yang sokong Wahabi di sini. Ya, nantilah kita minum-minum sembang-sembang, bincang-bincang. Benda boleh bincang, tak mesti nak gaduh. Kadang-kadang bila berbeza saja nak jatuhkan character assassination, nak buat fitnah, tak perlu. Benda ini boleh bincang secara ilmiah. Bahkan slide yang kami bentangkan tu dah beri linknya. Siapa yang nak download boleh download, tengok apa rujukan yang kami pegang, kitab mana yang kami pegang untuk mengatakan bahawa aliran Wahabi ini merupakan aliran yang sesat, yang bukan daripada aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Bukan kita reka, ini berdasarkan fakta dan data dan juga penilaian para alim ulama 4 mazhab. Habis bukan Ahli Sunnah wal Jamaah, kafir ke Ustaz? Tidak. Kita kena ingat ya, bila bukan Ahli Sunnah wal Jamaah tidak berarti kafir. Tetapi berarti mereka itu tergelincir daripada landasan sunnah, melanggar beberapa ijma'. Oleh itu wajib mereka balik kembali berpegang dengan pegangan yang sebenar.
Sebab ada semua orang dia ingat kalau bukan ahli sunnah wal jamaah itu makna kafir. Tidak. Kecuali kalau melibatkan bid'ah-bid'ah yang memang jelas nyata membawa kepada kufur, maka itu jadi kafir lah. Sebagai contoh ya, antara golongan bid'ah adalah golongan Syiah. Syiah adalah aliran sesat, bukan ahli sunnah wal jamaah. Adakah boleh kita kata Syiah ni kafir belaka? Tak boleh. Sebab zahir dia masih orang Islam. Dia masih ahlul kiblah. Tapi tidak dinafikan ada sebahagian Syiah mereka begitu hulu dengan bid'ah-bid'ah mereka sehingga mereka mendakwa Al-Quran yang ada pada umat Islam sekarang ni sebenarnya tidak asli. Al-Quran sebenar nanti akan kita tahu bila Imam Mahdi turun. Ini jelas kufur. Menafikan satu huruf, satu perkataan daripada Al-Quran telah jadi kafir. Menafikan keseluruhan Al-Quran kata ini bukan Al-Quran yang sebenar kan jadi kafir. Maknanya kesimpulannya semata-mata ya, satu-satu fahaman itu dikelaskan sebagai bukan ahli sunnah wal jamaah tidak berarti automatik fahaman itu fahaman yang kufur ya. Jadi kita kena perincikan ya, yang mana fahaman bawa kepada kufur, yang mana fahaman yang bawa kepada dosa. Jadi insya-Allah ya, next kita akan sambung di muka surat dah nak isyak ke? Belum lagi ya. Ada 2 minit lagi. Jadi saya sambung sikit lagi. Apa hukum mengatakan bid'ah terhadap perkara khilafiyah dan perkara yang sabit dengan hadis dhaif ya? Ada orang tak suka kalau kita lepas bagi salam sapu muka. Walaupun ada hadis tapi kata dia hadis tu dhaif. Jadi kita buat benda bid'ah kata dia. Jadi kata Syekh Dr. Abdul Malik bin Abdul Rahman As-Sa'di, ini adalah termasuk dalam kesalahan yang nyata apabila kita menghukum bid'ah yang sesat di atas perkara yang ulama khilaf sama ada sabit atau tak sabit, kuat atau lemah dalilnya. Jadi ini makna berlapang dada. Ya, kalau bab kunut, yang mana pegang dengan tak baca kunut, kita tak usah kacau. Yang mana pegang dengan baca kunut, orang lain pun jangan kacau. Ini tempat khilaf. La yunkaru al-mukhtalafu fihi wa innama yunkaru al-mujma' alaihi. Tidak diingkarkan perkara yang ada khilaf di kalangan ulama. Yang kita ingkar adalah perkara yang telah ijma' benda itu haram, itu wajib kita ingkari ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama la tarda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.